Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kita bersyukur karena negara kita survive. Negara kita berjaya mengharungi saat-saat genting eh, pertikaian ataupun peperangan antara Amerika Syarikat dan juga Iran. Itulah kehebatan kerajaan Madani. Kita bukan sahaja bercakap tentang Anwar Ibrahim, tetapi kita bercakap tentang kerajaan Madani, kerajaan perpaduan. Bak kata pepatah Melayu, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, sebatang lidi mudah dipatahkan, dan seberkas lidi susah dipatahkan. Kerjasama membawa muafakat. Ini 14 perkara MOU tamatkan permusuhan Iran Amerika Syarikat. Bermakna Amerika Syarikat dan Iran kini telah berdamai dan akan ditandatangani di Switzerland hari ini. Agensi berita rasmi Iran IRNA pada Rabu menyiarkan teks penuh memorandum persefahaman MOU 14 perkara antara Iran dan Amerika Syarikat. Menurut Anadolu Agency, dokumen itu mengesahkan rangka kerja untuk menamatkan permusuhan, memulakan rundingan ke arah perjanjian muktamad, serta menangani pelbagai isu termasuk sekatan keselamatan maritim, program nuklear Iran dan usaha pembinaan semula. Peruntukan utama dana merangkumi penghentian operasi ketenteraan serta-merta dan kekal di semua medan termasuk di Lubnan dengan komitmen untuk tidak menggunakan kekerasan serta menjamin kedaulatan Lubnan. Kedua, saling menghormati kedaulatan dan integriti wilayah serta tidak campur tangan dalam hal ehwal dalaman masing-masing. Ketiga, rundingan mengenai perjanjian muktamad dalam tempo 60 hari yang boleh dilanjutkan dengan persetujuan bersama. Keempat, penamatan Sekatan Laut Amerika Syarikat dan sekatan berkaitan dengan penamatan sepenuhnya dalam tempo 30 hari serta pengunduran pasukan Amerika Syarikat dari kawasan sekitar Iran selepas perjanjian muktamad dicapai. Pemulihan perkapalan komersil dan pelayaran melalui Selat Hormuz dengan Iran berunding dengan Oman dan negara pesisir Teluk yang lain mengenai pentadbiran masa depannya. Seterusnya, penubuhan program pembinaan semula dan pembangunan ekonomi bernilai sekurang-kurangnya 300 bilion dari Amerika Syarikat dolar untuk Iran dengan sokongan Amerika Syarikat dan rakan sekutu. Seterusnya, komitmen Amerika Syarikat untuk menamatkan semua sekatan terhadap Iran, termasuk sekatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang berkaitan dengan Agensi Tenaga Atom Antarabangsa, serta sekatan utama dan sekunder Amerika Syarikat mengikut jadual yang dipersetujui bersama. Seterusnya, penegasan semula Iran bahawa negara itu tidak akan menghasilkan atau memperoleh senjata nuklear di samping rundingan mengenai bahan diperkaya dan aktiviti nuklear awam. Seterusnya, mengekalkan status quo sepanjang rundingan dengan Iran, mengekalkan program nuklear sedia ada, manakala Amerika Syarikat tidak mengenakan sekatan baharu atau menambah penempatan ketenteraan. Seterusnya, pengecualian sekatan oleh Amerika Syarikat membolehkan ekspor minyak dan produk petrokimia Iran termasuk perkhidmatan berkaitan perbankan, insuran dan pengangkutan. Yang seterusnya, pelepasan serta penggunaan penuh dana dan aset Iran yang dibekukan dengan prosedur yang akan dipersetujui semasa rundingan. Seterusnya, penubuhan mekanisme pelaksanaan bersama bagi memantau pematuhan terhadap memorandum dan perjanjian muktamad pada masa depan. Seterusnya, permulaan rundingan mengenai perjanjian muktamad sebaik pelaksanaan bermula bagi peruntukan utama termasuk gencatan senjata, langkah maritim, pengecualian ekspor minyak dan akses kepada aset yang dibekukan. Pengesahan perjanjian muktamad menerusi resolusi Majlis Keselamatan PBB yang mengikat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terdahulu pada Rabu, pegawai Amerika Syarikat mengeluarkan draft persefahaman dengan Iran bagi menamatkan konflik antara kedua-dua negara. Majlis menandatangani perjanjian itu sebelum ini dijadual berlangsung pada Jumaat di Switzerland. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Sebelum kita teruskan ulasan yang hebat ini,
Saya ingin berkongsi kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun Transofector for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena penyakit, kita tidak sembuh daripada penyakit dan penyakit terus mengganas di dalam tubuh badan kita karena imun badan kita yang bodoh, celaru, tidak seimbang dan menjadi semakin tidak menentu. Apabila imun badan kita jadi lemah, bodoh dan tidak seimbang, imun badan kita gagal untuk membantu kita jadi sehat, kuat melawan penyakit. Dan imun badan yang celaru juga menyebabkan imun badan kita makan diri kita sendiri. Tetapi dengan adanya terapi imun Transofector for Life, terapi imun yang meningkatkan imun badan, menyeimbangkan imun badan kita ini, maka imun badan kita akan membantu melawan penyakit yang ada dalam tubuh badan kita, menyembuhkan kita daripada penyakit apabila imun badan kita jadi kuat. Terapi imun ini adalah produk yang lulus Kementerian Kesehatan Malaysia, diluluskan oleh Kementerian Malaysia, Kesehatan Malaysia, halal, dan paling luar biasa, ianya juga diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Produk ini adalah produk yang halal dan boleh dimakan oleh semua peringkat umur, kanak-kanak sehinggalah dewasa. Cepat dapatkannya melalui nombor telefon saya yang tertera, WhatsApp saya di nombor telefon saya yang tertera. Sekali lagi, WhatsApp saya di nombor telefon saya yang tertera. Jangan lepaskan peluang ini. Mungkin ini adalah jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Untuk peluang kedua, Anda menikmati hidup yang lebih baik dan lebih indah. Sekian dulu, terima kasih karena menghubungi saya di WhatsApp. Jumpa lagi. Salam sejahtera. Satu lagi malapetaka melanda parti bersatu. Kesian jugalah ada orang kata kesian, tapi ada juga yang kata inilah balasan apabila mengkhianati rakan parti sendiri dalam Pakatan Harapan dulu. Kalaulah parti bersatu tidak mengkhianati Pakatan Harapan, sudah tentu politik Malaysia tidak seperti sekarang. Tiadalah Perikatan Nasional, tiadalah lawan tiga penjuru. Kalau parti bersatu masih bersama Pakatan Harapan, aku rasa kekuatan parti bersatu masih lagi yang sekuat-kuatnya yang boleh. Sekarang, masalah besar malapetaka demi malapetaka melanda parti bersatu dan Muhyiddin Yassin. Terkini, tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi malapetaka besar melanda Muhyiddin. Cabaran bersatu gagal, mahkamah kekal pembekuan akaun oleh SPRM. Apalah duit yang mau diguna sewaktu pilihan raya akan datang. Mungkinkah kerana kemiskinan parti bersatu ini menyebabkan ada parti politik yang sudah tidak suka lagi dengan bersatu. Dengan kata lain, apabila sang suami sudah papa kedana miskin pokai, sang istri lalu menceraikan dan meninggalkan beliau. Itulah Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu gagal dalam permohonan semakan kehakiman yang dikemukakan bagi mencabar tindakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membeku dan menyita 2 akaun bank parti itu. Hakim Datuk Aliza Sulaiman yang kini Hakim Mahkamah Rayuan menolak permohonan difailkan oleh Kapten Bersara Datuk Muhammad Suhaimi Yahya atas kapasitinya selaku pegawai awam Bersatu dan Presiden Parti itu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dalam keputusan yang disampaikan dalam prosiding menerusi aplikasi Zoom, Aliza berkata mahkamah berpuas hati bahawa pemohon gagal membuktikan keputusan. Tindakan atau kecuaian responden dipengaruhi unsur di luar luasa, ketidaksahan, kecacatan prosedur, tidak rasional, berniat jahat, pelanggaran jangkaan sah atau penyalahgunaan kuasa. Mahkamah tidak mengeluarkan sebarang perintah mengenai kos. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
Muhammad Suhaimi dan Muhyiddin memfailkan permohonan itu pada 2023. Dalam penghakimannya, Liza berkata pihak responden berhujah bahawa akaun bank berkenaan telah menjadi subjek dalam pertuduhan jenayah terhadap Muhyiddin selaku Presiden Bersatu. Ia merupakan satu fakta bahawa setakat ini perbicaraan terhadap Tan Sri Muhyiddin atas pertuduhan jenayah telah pun bermula di Mahkamah Tinggi khas Rasua. Aliza berkata perintah pembekuan yang dikeluarkan pada 12 dan 13 Januari 2023 bertujuan menghalang wang dalam akaun yang disiasat daripada dilupuskan. Saya berpuas hati siasatan berhubung aktiviti penyalahi undang-undang telah dimulakan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin atas kapasiti beliau selaku Presiden Bersatu dan telah didakwa atas kesalahan AMLA. Kesalahan didakwa dilakukan Tan Sri Muhyiddin melibatkan akaun bank iaitu Bersatu adalah pemegang akaun berkenan. Sehubungan dengan itu, keputusan untuk mengeluarkan perintah pembekuan terhadap akaun bank terbabit adalah selaras dengan peruntukan Seksyen 44 dalam kurungan 1 AMLA. Mengenai tindakan Muhyiddin mencabar larangan perjalanan beliau, Aliza berkata Muhyiddin berhujah pengenaan larangan itu tidak wajar memandangkan beliau tidak pernah dikenakan sebarang perintah pembekuan, sedangkan perintah terbabit dikeluarkan terhadap Bersatu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Hello guys, ini ialah walkie-talkie Bofeng BF888S. Dapatkannya di Shopee, murah. Guys, ini ialah headphone Onikuma K2 Pro. Hebat, luar biasa, cantik dan murah. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah power bank Mozom PB149. Murah, hebat dan dapatkannya di Shopee sekarang. Guys, ini ialah Shocks Open Swim Pro. Headphone yang hebat, kualiti hebat, tahan air. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah headphone One Audio E70 Fusion. Dapatkannya di Shopee, murah sekarang.